Bila kita nak buat solat menghormati waktu ni? Apabila kita nak solat tetapi tidak cukup syarat dia. Umpamanya tak ada air. Contoh tak ada air kan? Tak ada air. Ataupun pakaian kita tidak bersih. Ataupun kita dalam hadas besar, contoh. Dan kita pula tak boleh nak mandi, contoh. Kita berada di RNA lah kata. RNA yang orang berpusu-pusu ramai. Kita nak masuk dalam RNA pun tak boleh. Contoh. Hujan pula lebat ketika itu. Kita tengok jam ni dah pukul 6.30 katakan. Kita belum lagi solat asar. Jadi dalam keadaan yang terdesak, kita tak ada wuduk, baju kita kotor dalam berhadas ke, kita nak pergi RNA tak boleh, ataupun hujan lebat nak turun tak boleh, maka di situ ada kelonggaran, iaitu kita semayanglah di dalam kenderaan tadi, dalam kereta tu, mana kita parking di tepi jalan, maka kita semayang dalam keadaan duduk. Semayang solat asar. Dan solat itu dipanggil solat menghormati waktu. Tuan-tuan, solat ini tidak ada peluang ataupun tidak ada masa untuk kita tinggalkan. Semayang ni tetap kena buat dalam apa juga keadaan. Jangan kita kata baju saya ni kotor, balik rumah dululah. Balik rumah waktu dah habis. Bila waktu dah habis, maka kita tak semayang waktu tadi tu, maka kalau ikut hukumnya berdosa. Jangan kita menangguh-nangguhkan semayang. Kalau kita berada di hospital umpamanya, kita tak boleh pergi bilik air kan? Kita terlantar atas katil. Tak ada orang yang nak bawa kita ambil wuduk, contoh. Semayanglah dalam keadaan tu. Semayang itu tidak lengkap. Dan semayang itu dipanggil menghormati waktu. Duduk atas katil tu, dalam keadaan duduk, semayanglah atas tu, tak ada wuduknya, baju yang kotor ke, dalam hadas ke, semayang. Kerana semayang tidak ada ruang untuk kita tinggalkan. Maka sebab itulah semayang ni, kalau kita tengok dalam hukum syarak, dan masa perang pun ada semayang. Dipanggil solat khauf. Dalam perang, bayangkan peluru lalu atas kepala, semayang tetap semayang. Ini kan kita yang tak ada berperang dan sebagainya, maka tentulah kita wajib semayang. Cuma semayang kita tu tengok keadaan kita di mana, keuzuran yang kita tak boleh nak selesaikan, maka kita semayanglah dalam keadaan yang tidak cukup syarat. Tetapi lepas tu mesti diulang semula. Boleh tuan-tuan ulang balik di rumah, walaupun waktu tu dah luput, dah habis waktu dah. Katalah solat asar tadi kita semayang dalam kenderaan, dipanggil semayang menghormati waktu. Bila sampai di rumah dah pukul 1 pagi contoh. Jadi balik itu kita ulang semula, dan dia tidak dipanggil semayang qadha. Dia bukan qadha. Qadha ni kalau kita tak buat langsung. Bila tak buat langsung, maka dah luput waktu dia, kena qadha lah. Tapi kita tadi buat, cuma tidak lengkap. Pakaian tak bersih, tak boleh nak berdiri contoh. Jadi kita semayang dalam keadaan yang kita tak lengkap tadi. Bila balik, ulang semula. Ulang maksudnya ambil wuduk dan sebagainya, mandi apa semua, semayanglah dalam keadaan berdiri dan sebagainya. Semayang macam biasa lah. Dan semayang tu dipanggil semayang ulangan, ataupun dipanggil mu'adatun. Mu'adatun memang ada di dalam hukum kita. Ya. Soalan ya. Baik. Okey. Saya sebut tadi, istilah qadha tidak ada orang yang semayang ni, qadha ni dia ada dua je sebab. Dalam mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i, istilah qadha tu dia bila kita lakukan bila berlaku dua perkara. Pertama, bila kita tertidur. Tertidur kan. Letih sangat. Malam tadi balik lewat sampai pukul 3 pagi contoh, sudah dah pukul 8 pagi. Jadi kita dah tertidur, maka ketika itu kita diwajibkan qadha. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita terlupa, dah semayang ke belum? Allah, belum, sibuk sangat tadi. Contoh, bila sibuk dia terlupa kan. Ketika itu waktu dah luput, maka dia kena qadha. Dua itu saja. Yang lain-lain tidak diistilahkan sebagai qadha. Bila kita tak boleh nak semayang tadi, katakan pakaian kotor kan, air wuduk tak ada, nak berdiri, umpamanya kita pergi
umrah, naik kapal terbang. Kapal terbang tu pula tak ada tempat nak semayang untuk di belakang untuk berdiri lah. Jadi dalam kapal terbang tu pula katalah tak ada air, contoh. Keadaan-keadaan yang menyebabkan kita terpaksa menghormati waktu. Tak ada air kan? Semayanglah dalam keadaan tak ada wuduk. Semayang duduk. Jadi semayang tu dia tak lengkap. Maka dipanggil semayang menghormati waktu. Kena semayang dalam waktu dia. Bila kita dah sampai di Mekah ataupun Madinah, maka kita ulang semula dan tidak dipanggil qada. Kenapa kita tak panggil qada? Sebab kita dah buat semayang menghormati waktu tadi. Kalau tak buat menghormati waktu, itu nak kata istilah qada pun tak boleh. Sebab dalam semayang tidak ada istilah kita qada. Ya. Kena qada. Sebab itu bila kita duduk hospital dan kita kena kira lah berapa minggu kita duduk di hospital, berapa hari kan. Katalah seminggu. Jadi seminggu tu sehari ada 5 waktu. Maknanya seminggu 35 waktu lah. Jadi kita masa masuk saja waktu, kita terlantar semayang juga. Semayang tetap semayang. Subuh semayang atas katil. Tapi wuduk tak ada, apa tak ada, kita tak boleh. Kita orang uzur kan, nak pergi bilik air tak boleh. Semayang tak ada wuduk pun tak apa. Kira berapa waktu yang kita buat tu. Katalah seminggu 35 waktu. Bila kita dah sihat, keluar daripada hospital, ingat balik semayang 35 waktu tu, ulang semula. Dan ulang ni boleh bila-bila masa. Bila-bila masa. Kita nak buat sekaligus, dah sihat, buat sekaligus. Kalau tak larat, kita susunkanlah bila nak buat waktu maghrib, buat qada maghrib, bukan qada solat ni, menghormati ataupun ulangan maghrib. Waktu isya, ulangan isya contohnya nak buat. Jadi bila-bila masa. Boleh? Niat tu, okey, kalau kita tahu bahasa Arab lagi baiklah. Maknanya usalli, katakan semayang maghrib, usalli fardu maghribi salasa rakaatin mu'adatun. Mu'adatun tu maknanya ulang semula, mengulang. Tapi kalau tak faham cakap Arab, cakap Melayu pun tak apa. Aku mengulang semula semayang maghrib. Kita semayang dalam waktu-waktu yang lain kan, ulang semula lah. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, masa kita muda-muda dulu, sekarang pun ada yang muda lagi kan. Masa muda-muda dulu kita banyak tinggal semayang kan. Kalau ikut hukum dia tuan-tuan, maksudnya kita kena minta ampun kepada Allah, kena bertaubat. Mudah-mudahan bertaubatlah. Dan nak kata istilah qada tu memang bukan itu masanya. Maknanya kita terhutang dengan Allah, kita terpaksa buat juga. Tapi bukan kerana itu kita qada tu. Sebab semayang dia tak ada keuzuran dia. Semayanglah satu-satu syariat yang wajib setiap individu lakukan. Syariat-syariat lain, kalau berpuasa, zakat, itu kita boleh tanggung orang lain punya. Katalah orang tua kita dia tinggal puasa kan. Berapa lama tinggal puasa, dia beritahu kita, aku tak puasa, kamu tolong qadakan. Kita boleh qadakan untuk mak bapak kita. Amalan lain, amalan apa lagi? Zakat. Mak bapak kita tak bayar zakat, kita boleh tolong bayarkan kemudian. Tapi syariat solat tidak boleh ditanggung oleh sesiapa. Setiap individu selagi dia berakal, dia wajib semayang dalam keadaan apa pun. Ada wuduk ke tak ada wuduk ke, wajib semayang dalam waktunya. Cuma bila kita tak sempurna tadi, kita kena ulang semula. Bila ulang barulah dia lengkap. Boleh tuan-tuan? Ada soalan lagi? Ini boleh. Semayang jamak ni tuan-tuan, jamak maknanya kita himpun, bukan kita pendek tu qasar. Solat qasar mesti dalam perjalanan ataupun mesti dalam 2 marhalah ataupun dalam keadaan musafir lah. Qasar mesti bermusafir 2 marhalah ataupun 90 km ke atas. Tapi semayang jamak ni kita boleh buat kalau ada darurat. Contoh saya nak sebut, katalah hujan lebat, hari ni pun hujan lebat tadi. Saya datang tadi banjir. Lebat selebatnya. Kilat menyambar-nyambar. Katalah kita dah ada dalam masjid ni sembahyang maghrib. Jadi bila hujan lebat, kita khawatir. Jadi bila nak balik nanti takut tak sempat nak sembahyang isya dan sebagainya, kita boleh jamak sembahyang. Sembahyang maghrib dulu, lepas tu kita jamakkan sembahyang isya tu buat dalam waktu maghrib. Yang ini kena istihad ataupun diistihar oleh imam. Imam kena istihar. Oleh kerana hujan lebat tuan-tuan, air dah naik, kita kan kalau lambat kan tenggelam, contohlah. Jadi kita semayang jamak takdim untuk
sembahyang isya tu buat dalam waktu maghrib. Boleh. Ataupun kita sakit, kan? Tak boleh. Nak bergerak sana, bergerak tak boleh, kita buat jamak. Tapi jamak mesti buat 4-4 lah. Kalau maghrib 3 dengan isya 4. Tak boleh kita kasar kan? Kasar mesti dalam perjalanan.